Al-Qassam punya tentera tu kan. Oi, tak sesenang nak masuk. Tak pernah tinggal tahajud, tak pernah tinggal puasa Isnin Khamis. Bermula waktu balik. Kita ni berapa kali terbabas lah? Kan tuan sekalian kan? Tahajud tu bukan sekadar bukan tahajud, kita terkejut je setiap masa. Kan? Jadi sebab itulah tuan sekalian, penting elemen-elemen yang boleh mengundang keampunan daripada Allah dibawa masuk dalam kehidupan supaya segala stuck yang berlaku dalam hidup ni boleh diangkat oleh Allah. Sebab ada benda tuan sekalian kena ingat tau, ada benda kita boleh nampak, okey saya kena betulkan saya punya strategi. Yang tuan anda nampak. Tapi ada benda yang menghalang yang anda tak nampak, namanya dosa. Kenapa Allah stuckkan kehidupan kamu? Sebab ada dosa yang mungkin kamu tak minta ampun pada Allah lagi. Kan? Jadi sebab itulah dalam banyak-banyak benda yang Nabi suruh kita minta pada malam ni, dia bukan semata-mata untuk dapat happiness in afterlife. Tapi sebenarnya untuk kelestarian hidup kat dunia ni, sebenarnya kamu sendiri pernah rasa belenggu dosa ni memang betul-betul mengekang kehidupan kamu. Kamu tak tenang, kamu tak bahagia sebab dosa yang kamu lakukan. So Nabi nak suruh kita ni bebas daripada benda tu. Nabi nak suruh kita bila tiba Idul Fitri tu, hari raya tu, memang kita betul-betul bebas daripada dosa. Kita keluar daripada penjara dosa tu. Kalau ada habit-habit yang teruk kita pernah buat tu, keampunan daripada Allah membantu kita untuk kita keluar daripada habit buruk tu. Barulah layak kita nak bertakbir di hari raya. Aku menang betul. Bukan menang sebab aku dah boleh tahan lapar dan dahaga semata-mata. Tapi sebab aku betul-betul berjaya duk tinggalkan segala habit-habit buruk, tabiat-tabiat yang susah yang aku nak buang selama ni. Tapi now aku berjaya. Di bulan ini dengan kesan doa yang Nabi ajarkan kepada aku. Kan? So itu penting untuk kita minta keampunan yang di-delete terus tu. Supaya tak ada lagi kesan-kesan. Tidak lagi ada bayangan-bayangan dosa yang pernah kita lakukan. Okey? So itu sebab doa ini sangat penting. Dan satu lagi, tuan-puan sekalian, perasan tak kenapa bulan Ramadan ni walaupun syaitan yang ganas-ganas ni tak ada? Satu benda anda kena perbetulkan, Ramadan bukan totally tak ada syaitan tau. Bukannya memang syaitan tu kosong tu dekat dunia ni. Kan? Tapi syaitan itu tuan-puan sekalian, yang tak ada tu, yang dibelenggu oleh Allah itu adalah syaitan dalam hadis sebut yang ganas. Yang ganas-ganas. Maksudnya apa tuan-puan sekalian? Syaitan ganas ni adalah syaitan yang pangkat besar, yang kalau dia turun padang tu memang senanglah manusia nak terpengaruh dengan dia tu. Ni pangkat apa ni? Pangkat dia bukan yang pangkat-pangkat rendah-rendah ni. Yang memang kalau dia turun padang tu memang senanglah manusia akan ikut cakap dia ni. Macam mana? Apa dah? Ejen baru tu yang wajib tu ejen. Oh macam? Ejen baru. Ejen baru. Dia panggil ejen wajib tu ejen. Okey. Sebenarnya yang tinggal ni setan yang wajib tu lah. Okey. Macam itulah yang macam kalau dia nak pergi jumpa klien tu macam close rate tu tuan-puan sekalian macam susah sikit lah. Tapi kalau dia yang power ni turun ni, success rate tu 100%. Macam itulah. Tu biasa macam itulah. Lebih kurang macam itulah. Dia punya gambaran tu. Yang tak ada adalah yang memang kalau turun dia ni, success rate tu tinggi untuk nak sesatkan manusia. Okey? Jadi yang tinggal ni yang rendah-rendah. Tapi kenapa walaupun syaitan yang low class je yang ada pada Ramadan ni, tapi masih lagi ada manusia yang melakukan dosa? Sedangkan dah tak ada dah tuan-puan sekalian. Anda selalu kata nafsu kan? Nafsu kan? Sebab iman. Ya betul, iman nafsu. Tetapi paling besar yang contribute kepada sebuah dosa yang masih berterusan walaupun di bulan yang tak ada syaitan yang ganas-ganas, sebab manusia bila buat dosa, dia bukan sekadar buat, tapi dia dah terbiasa buat benda tu. Bila terbiasa hidup bergelumang dengan dosa tu, puas kesannya apa? Dia akan ada tendensi untuk bila tak buat tu, dia rasa macam pelik lah, dia akan buat benda tu. Dia dah terbiasa dengan benda tu. Kalau boleh kita nak hidup kita ni terbiasa dengan kebaikan, tak buat rasa tak tenang. Ni ada orang tak biasa bila tak buat dosa, dia rasa tak tenang hidup dia. Tu yang dia tend untuk nak cari lagi, nak buat lagi, nak cari lagi, nak buat lagi. Okey. Dia sama macam Bani Israel tuan-puan sekalian. Punyalah dia susah nak move on dalam hidup dia. Bani Israel kan bila dah sampai dekat Palestin, kalau ikutkan tuan-puan sekalian, dia tak perlu nak ingat dah sejarah yang buruk dekat Mesir dulu, masa dia di bawah cengkaman Firaun tu. Tapi sebab dah terbiasa hidup macam tu, terbiasa di kongkong, tuan-puan sekalian, tu kesannya bila sampai dekat Palestin, dia masih kata macam dulu dekat Mesir tu macam aku nampak ada setengah-setengah orang yang kaya ni sembah berhala. Kan? So kenapa tidak kita? Kita percaya pada Allah, tapi sebab kita nampak dulu dekat Mesir ada orang yang kaya raya dekat Mesir tu, dia sembah ada patung lembu tu. Patutnya kita pun